الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat pada ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah saudara-saudara kamu yang bergaduh, yang berkelahi, yang bertelingkah. Serta bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu tergolong di dalam golongan hamba-hambaku yang bakal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara dalil dalam Al-Quran yang senantiasa menganjurkan, yakni tali persahabatan. Kita dianjurkan oleh Islam jangan berkelahi sesama sendiri, minta maaf sejuk sikit. Sampai masa dah umat Islam di Malaysia wajib bersatu. Dalam ayat yang lain Ali Imran 1:3, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, yakni agama Islam. Yang sumber agama Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan kamu bercerai-berai. Jangan duk bergaduh sesama sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dalalatin. Yang bermaksud sesungguhnya Al-Quranul Karim ini adalah tali Allah. Kemudian Nabi kata, sesiapa yang menjadikan, yang berpedomankan kepada Al-Quran, merekalah golongan yang mendapat petunjuk. Sesiapa yang membelakangi, yang berpaling, tak mau ikut Al-Quran dan As-Sunnah, merekalah golongan yang sesat. Dalam suratul Anfal ayat 46 Allah sebut apa akan berlaku sekiranya umat Islam ni terus berpecah belah, tak mau bersatu. Wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, dan taatlah kamu pada Allah, ikut Quran. Dalam masa yang sama Rasul ikut hadis. Kemudian, dan janganlah kamu berbantah-bantah, jangan duk berkelahi sesama sendiri. Kenapa? Kamu akan lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Ini yang berlaku sebelum ni. Sebelum peralihan kerajaan baru ni, kita tengok orang Melayu dah tak ada kuasa. Yang ada jadi pemimpin pun tak boleh nak buat apa, kerana mereka dikongkong oleh pok-pok kapiak. Mereka ni yang mengatur. Mereka macam kingmaker. Tengok Allah sebut, kalau kamu bergaduh, kalau umat Islam bercakaran sesama sendiri, pertama lemah semangat, yang kedua hilang kekuatan. Dan Allah menyambung firman-Nya, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah. Kita kena banyak bersabar, tuan-tuan.
Sebab penyatuan ummah, usaha penyatuan ummah ni yang dah sikit sebanyak melihatkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita hasil-hasil yang cukup baik. Kita kena bersabar sebab musuh duk main peranan. Cucuk sana, cucuk sini. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar baik. Kalaulah kita ni terus-menerus duk berkelahi, apa akan berlaku? Ni yang saya nak sebut. Tuan-tuan dengar ayat ni, sekejap lagi saya kait dengan isu semasa yang berlaku dalam negara kita. Allah berfirman tentang sifat orang-orang kafir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir, kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Berhenti tentu dulu. Satu negara heboh bercakap tentang orang bukan Islam, mereka ambil tanah kerajaan 4,000 hektar, mereka tanam musang king. Orang bukan Islam. Bila isu ni timbul, cuba tuan-tuan tengok. Bagaimana orang bukan Islam, kita sebut terang nak marah minta apa, MCA, DAP boleh bergabung nak pertahan puak dia. Ni ayat dia. Tengok di Selangor, 19 buah rumah di Subang dirobohkan orang Melayu. Melayu dia tak jaga Melayu, tapi Cina, Kapiang, dia jaga bangsa dia. Ni ayat dia. Mereka boleh walaupun parti yang berlainan, fahaman yang berbeza, tapi main nak jaga puak dia, hoi, dia boleh jaga. Ni ayat Quran dalam surah Al-Anfal ayat 73. Tuhan sebut, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu umat Islam tak buat macam mereka buat, kamu duk berkelahi sama-sama kamu tidak saling lindung melindungi, kamu akan berhadapan dengan dua benda, fitnah dan kerosakan yang besar. Tuan-tuan, saya nak bagi nasihatnya, bukan nak ajak tuan-tuan cerdik lebih pada saya. Kesemua kita ada anak, ada cucu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Allah peringatkan kita supaya kita tengok sikit muka anak cucu yang bakal kita tinggalkan satu hari nanti. Bagaimana masa depan mereka, bagaimana keselamatan mereka. Tuan-tuan yakin tak kalau negara kita dipimpin, diperintah oleh orang bukan Islam? Tuan-tuan fikir ni lah. Ni bukan menghasut, ni nak abang bagi faham. Pentingnya umat Islam wajib kena bersatu. Contoh tadi cukup jelas. 4,000 hektar mereka teroka secara haram, tapi puak-puak dia boleh saling bantu-membantu, lindung melindungi, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Anfal ayat 73. Yang kita ni sibuk nak bagi pecah belah. Dah elok dah, alhamdulillah, dalam proses nak bagi jadi baik. Orang Melayu dah mula nak berkuasa, keluar pula syaitan-syaitan. Tuhan sebut dalam Quran, wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati al-hajj, surah ke-22 ayat 52. Tuan-tuan pergi buka. Kalau para rasul kena, nabi kena, takkan kita tak kena? Usaha penyatuan ummah ni satu usaha cukup baik, tapi Allah sebut bila kita ada cita-cita yang baik, kita nak orang Islam bersatu, bergabung semula, syaitan main peranan. Ingat nak, syaitan ni bukan bangsa jin iblis saja. Syaitan terdiri pada dua kalangan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Syaitan ini terdiri pada al-insi wal jinni, manusia dan jin. Ni syaitan manusia lah ni, tak senang tengok penyatuan rumah ni. Boleh tak? Tadi kita mula 1.20 baru 10 minit. Nantilah saat why lagi. Tiap-tiap bulan saya khutbah ni pajak lah. Lagi saya tak mati, mai dia kata.
Dia kena khutbah tahap ni lah ni, bukan boleh cakap lain lah. Bukan fitnah siapa-siapa. Baca Quran pun tak betul ke? 30 tahun lah ni berdakwah, baru 30 tahun. Kan? Tuan-tuan renung masa depan keselamatan anak cucu kita. Apa akan berlaku sekiranya negara kita ini dikuasai oleh orang bukan Islam? Baik, habis bab tu. Kita nak cerita bagaimana nak memastikan penyatuan ummah ni berjaya. Banyak, tapi sebut 3 sudahlah. 1:45 habis. Baru 10 minit. 3 benda utama tuan-tuan. Kalau tidak, tak akan berhasil untuk seduk sembang kemah. Pertama sekali, orang Melayu yang beragama Islam di Indonesia ni wajib kembali berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jalan penyelesaian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Allah suruh, Allah bagi jaminan, kita tak mau. Tu saya rasa pelik. Maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, kembalilah kamu merujuk pada Allah, tengok Quran, merujuk pada Rasul dalam masa yang sama, tengok hadis. Sekiranya kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, dan yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Allah bagi jaminan, rujuk Quran, hadis, keputusannya, natijahnya yang terbaik untuk umat Islam. Kita tak mau. Sampai ada di kalangan kita yang masih jahil. Sampai bila nak jahil? Duk cakap nada tak boleh, Quran hadis ni sesuai zaman Muhammad ni, bukan zaman kita. Salah tuan-tuan. Pasal apa saya kata salah? Pasal Nabi Isa alaihi salam yang masih hidup, yang diangkat ke langit hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Ingat, dia ulul azmi, dia ada kitab Injil, tapi bila diturunkan semula, dia memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Dia juga rujuk Quran dan hadis. Hadis Nabi. Mana dalil? Hadis Muslim, hadis ke-15 jilid pertama, mustika hadis. Kaifa antum idza nazalam Maryam fikum fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala was sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok hadis ni, hadis ke-15 riwayat Imam Muslim jilid pertama, mustika hadis, keluaran jabatan Perdana Menteri. Bagaimana keadaan umatku ketika Isa anak Maryam diturunkan semula oleh Allah untuk memimpin mereka di akhir zaman. Nabi sebut dan Nabi sambung. Ketika itu Nabi Isa juga berpandukan kepada Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak usahlah buat apa pun kalau tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tak berjaya. Percayalah, penyatuan ummah ni akan gagal. Semua pemimpin berbangsa Melayu beragama Islam ni kena rujuk Quran Sunnah. Jangan dia ikut kepala. Saya rasa pelik tau. Ada yang syok sangat nak kapiak juga perintah orang Melayu. Nabi dah sabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihina lam tadillu abada kitaballahi was sunnati. Selama mana seseorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh, berpandu pada Al-Quran dan Sunnah, selama itulah tak sesat. Dia pun tak mau. Dia nak ikut kepala dia. Itu pertama. Nak bagi berjaya penyatuan ummah, seluruh pemimpin orang Melayu beragama Islam wajib merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, qudwah bagi kita, contoh teladan bagi kita hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan? Ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Muhammad? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad ni Quran. Apa maksud akhlak Muhammad tu Quran? Apa yang Allah nyatakan dalam Quran dalam bentuk suruhan, Nabi Muhammad laksana. Apa yang dilarang, dicegah, ditegah, beliau tinggalkan. Itu akhlak dia. Jadi contoh bagi kita dia. Dia juga sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatu padukan Aus dan Khazraj yang berperang hampir 100 tahun lebih.
Takkanlah usaha nak menyatu padukan umat Islam yang giat dilaksanakan ni salah. Nyalahi syariat, tak ikut sunnah. Nabi mempersatukan Aus dan Khazraj. Ayat tadi Ali Imran 103. Sebab tu contoh bagi kita ialah Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu benar-benar memiliki yakni akhlak, budi pekerti yang cukup agung. Akhlak beliau ialah Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21, contoh terbaik beliau, bukan yang lain. Mai saya nak bagi tuan-tuan lagi faham. Tadi kita sebut Nabi Isa, sekali ini kita nak sebut Nabi Musa pula. Nabi Musa juga dapat kitab Taurat. Nabi Musa juga ulul azmi. Apakah salah kalau ditakdirkan Nabi Musa turun mai kat matampau hidup lagi? Kita pakai ikut dia. Dia ulul azmi. Tu pun Nabi kata sesat. Yang ni kena rujuk kitab yang sama, jilid pertama, hadis ke-14, riwayat Ad-Darimi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lataba'ani. Tuan-tuan buka lah ngaji sama tuan-tuan. Nah, sebab tu khutbah ni dia kena puluh lebih sikit. Kadang-kadang depan kita ni jenis tak mengaji pun belunggu. Maaf meh. Yang tu nak bagi faham. Kalau dia baca demam denggi, COVID-19, tak habis. Baca ni bab ni penting ni, bab akidah. Tengok dalam hadis yang saya baca tadi. Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dengan tidak semena-mena Musa alaihi salam muncul di kalangan kamu, kemudian kamu semua ikut dia, kamu tinggalkan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sesat dari jalan yang lurus. Tengok tuan-tuan, kalau ikut Nabi Musa pun sesat no. Tu Nabi kata 1442 tahun dulu. Dan kalau Musa hidup sezaman denganku, Musa wajib kena ikut aku, ikut Quran, ikut sunnah dia. Sebab tu nak berjaya, contoh utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Akhir sekali yang ketiga, jihad bukan perang, kesungguhan untuk kita mencapai matlamat, untuk menyatu padukan orang Melayu yang 60 tahun bergaduh. Kita kena bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Kesungguhan insya-Allah bakal mendapat pertolongan Allah. Kena bersungguh. Tak boleh hangat-hangat tiap ayam. Sebab apa? Musuh kita dulu, kini, selamanya 2 ekor. Panggil 2 ekor boleh? Boleh lah. Orang tak beriman. Orang utara memang kata 2 ekor pun. Kan? Siapa mereka? Allah firman dalam surah At-Taubah ayat 73. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kamu, berjuanglah kamu terhadap golongan kafir dan munafik, serta keras terhadap mereka. Cikgu Wahab dia tak boleh lembutkan puak-puak ni, kena keras. Kafir baik, munafik baik. Macam mana nak tahu munafik? Tengok ciri-ciri. Ada tak ciri munafik yang Tuhan sebut dalam Quran? Ada kepada seseorang munafik mah, bukan kita tuduh. Allah suruh keras. Sebab mereka ini penghuni neraka jahanam, seburuk-buruk tempat yang bakal mereka kembali. Baik, kita nak bagi tahulah, bagi tuan-tuan faham. Lagi 5 minit habis. Bolehkah kita menzalimi orang bukan Islam? Saya nak jawab. Pertama dengan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni dan kitab Matan Arba'in, hadis ke-24. Saya ni kalau sejuk susah nak cakap. Hadis Qudsi. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ini hadis Imam Muslim, hadis ke-24, kitab Matan Arba'in. Wahai para hamba-hambaku, ini Allah sebut ni, hadis Qudsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku mengharamkan ianya juga ke atas kamu, maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Tengok, Tuhan habaq, Tuhan tak buat zalim kat kita.
Dan Allah larang tak boleh buat zalim sesama kita. Walaupun tak ada orang bukan Islam. Sekali lagi saya bagi dalil. Dalil Quran. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Ini dalil Quran pula. Yunus 44. Sesungguhnya Allah berfirman. Aku ni tak buat zalim sedikit pun ke atas para hamba-hambaku. Akan tetapi para hambaku itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dalam Islam. Walaupun kita tak suka ke kafir, buat zalim tak boleh. Dalil Quran Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dengar elok tuan-tuan. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Jelas. Tak boleh buat zalim terhadap orang bukan Islam. Contoh seterusnya, kita nak bagi bangsa kita berjaya, kita buat zalim ke orang India, kita menzalimi orang Cina. Tak boleh. Nabi tak mengaku umat. Sampai tahap tu, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu ya Rasulullah? Al asabiyatu an tu'aina qaumaka ala zulmi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengar elok. Nabi kata, bukan dari kalangan umatku sesiapa yang mengajak menyeru kepada asabiyah ataupun berperang di atas dasar asabiyah atau mati kerana memperjuangkan asabiyah. Ditanya, apa dia asabiyah tu? Orang Kedah kata, menatang apa ni asabiyah ni? Nah, orang Selangor kata benda. Apa dia asabiyah? Dengar elok. Nabi larang. Asabiyah ialah kamu tolong bangsa kamu, kamu tolong puak kamu dengan menzalimi bangsa lain. Ini ajaran kita. Boleh faham tuan-tuan? Tak boleh buat zalim. Dia nak semua tokong pun boleh. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah. Al-An'am ayat 108. Itu hak dia. Tapi puak-puak ni kurang ajar. Kapiak ni di Malaysia ni. Dia duk kacau hak kita. Hak dia, kita jangan bimbang. Kita tak kacau ya. Ini ajaran kita. Kalau buat zalim kepada dia, tak ada orang bukan Islam, kerana nak penaik bangsa kita, Nabi tak mengaku umat. Bukan takat tak mengaku umat. Dalam hadis Muslim, ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun. Buat zalim terhadap orang bukan Islam, dia berdoa, Allah mustajab doa dia bang. Ni yang kita nak bagi faham ni. Kat buat kafir berdua ni, kafir harbi ni. Orang marah pasal saya panggil dia kafir harbi. Kafir yang boleh diperang. Pasal dia kacau agama kita. Lah, tuan-tuan kena tengok Quran. Kafir yang kita boleh buat kawan, Mumtahanah ayat 8. Kafir tak boleh kawan, Mumtahanah ayat 9. Takkan tak mau rujuk Quran, nak rujuk apa? Dia hina Nabi kita, dia hina agama kita, dia hina pemimpin-pemimpin kita. Kita tak pernah usik pun dia. Akhir sekali, perjuangan kita akan diteruskan. Prinsip yang kita pegang untuk mengakhiri ialah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Tetapi ingat, jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ini yang kita pegang, dan kita akan terus pegang dengan prinsip yang Allah ajak tuan-tuan. Tak kira kalau dia bukan Islam, tapi dia mau pada Islam, dia tak ganggu agama kita, kita boleh bekerjasama dengan mereka. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. Dalil yang pertama Ali Imran ayat 1-2. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. InsyaAllah bulan depan umur saya panjang, saya akan bahas apakah usaha, ciri-ciri golongan yang insya-Allah akan mati dalam keadaan Islam. Dalil yang kedua, hadis Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan penghuni syurga adalah dari kalangan orang-orang Islam. Tuan-tuan, orang-orang Islam maksudnya orang-orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Sila Raja Al-Baqarah ayat 111, kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 23. Kalau kita belum lagi tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah, kita Melayu. Ahli syurga, penghuni syurga Islam. Kalau kita taat, mati dalam Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita. Sebagaimana saya sebut tadi, kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang, ya, ada tabung, kami duk bina kompleks tak siap-siap ni, dekat 2 tahun dah tuan-tuan. Besar kompleks ni. Kalau tuan-tuan nak pergi pinjam dulu pun boleh lah, 1.5 juta kita buat perjanjian. Sebulan bayar, sebulan 50,000. Kokok lah tuan-tuan ada duit banyak, pergi pinjam sah. Nah, sebab sekolah ni berkembang. Samping tu ada produk-produk belakang, tuan-tuan tengoklah apa yang boleh tuan-tuan bantu. Tapi mutmainah. Begitu juga ada seorang sahabat ni, dia tak upah sihat. Kalau tuan-tuan nak menyumbang boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hdina wa sultanana Sultan Abdullah serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq alina as-sabr wathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.